khabar anda semua? Semoga anda berada dalam keadaan baik-baik belaka di petang Sabtu. Ditemani saya, Idris Abdullah dalam Paparazzi Panas dan Pantai. Seperti biasa, setiap minggu kita ada 10 carta-carta cerita yang paling panas. Dan dengan pantasnya kami selidik tentang apa yang sedang berlaku dalam industri hiburan di Malaysia. Antara cerita panas minggu ini, kita ada cerita tentang Najwa Latif yang dikatakan kaki diman sekarang. Apa yang saya cuma boleh cakap, Tuhan tahu, keluarga saya tahu, manager saya tahu macam mana. Sheila Hamzah telah menjawab tentang lamaran Shanaz. Jadi Tuhan tu bagi dugaan. Apa yang paling penting sekali, saya tahu dia macam mana, dia tahu saya macam mana. Kita ada juga cerita tentang Jacqueline Victor telah bergabung dengan satu kumpulan Hollywood top, membuat satu lagu dan satu video klip. Dan banyak lagi cerita yang cukup menarik, pastikan anda bersama kami hingga akhir rancangan. Membuka tirai kali ini di tangga ke-10, seorang artis baru nama dia Amanda Imani. Sedap nama dia kan? Dia buat single terbaru. Adakah single terbaru dia sedap suaranya seperti nama dia? Jom kita dengar. Nombor 10. Apa kata kita tanya sendiri pandangan dari orang kuat warna muzik ni, Cik Mok, tentang penyanyi baru Amanda Imani. Cuba jawab. Yang menariknya tentang Amanda ni, dia masih muda dan dia berkeupayaan, telah mewakili negara dalam berbagai pertandingan dan telah membawa banyak kejayaan. Definitely dia adalah seorang penyanyi yang talented. Bagi saya, Amanda bermula dengan dia menyanyi, orang tulis lagu untuk dia macam penyanyi lain. Kini dia cuba tampil dengan dia menulis lagu dia. Agak-agaknya lah boleh bertahan lama ke Amanda dalam industri seni ni. Definitely dia orang yang baru. Dah tentu untuk dia bersaing, saya kata memang agak jauh. Tapi ingat, kalau ciptaan ni ramai orang yang menyukai, sudah tentu dia akan boleh kekal sampai bila-bila. Amanda, komen sikit mengenai lagu-lagu Amanda. Dan dengar kabarnya, lirik pun ditulis sendiri. Wah, dahsyat. Konsep fobia cinta adalah generalisation saya terhadap perasaan cinta. Saya tulis lagu tu sewaktu saya very pessimistic tentang cinta. Bila seseorang tu telah lalui beberapa pengalaman yang tak elok. Jadi masa saya tulis lagu tu, saya very negative about love. Like a Boss adalah lagu yang speaks on empowering women. Wanita yang berdikari, yang ada confident dengan diri sendiri. Amanda, cuba kongsi sikit perasaan bila dapat bekerjasama dengan pihak Warner Music. Bukan ramai tahu dapat peluang macam ni. Warner Music sebagai pengedar Amanda, alhamdulillah saya sangat gembira dan bangga untuk bekerja dengan diorang. Apa pesanan Amanda kepada peminat-peminat dan penonton di luar sana? Cerita. Kepada semua peminat saya, Amanda nak ucapkan terima kasih kerana selama ini telah menyokong dan mendorong Amanda. Kalau diorang nak interact with me, I'm always there on Twitter that I will try my best to reply everybody and on Facebook as well. Bukan senang tak untuk menghasilkan sebuah lirik lagu, dan Amanda Imani sebagai artis baru telah membuktikan kebolehan beliau dengan menghasilkan lagunya sendiri. Kita ke tangga ke-9 pula. Satu filem arahan Mamat Khalid akan menggegarkan pawagam tak lama lagi, iaitu filem Hussein Moon dan Jin Pakai Toncit yang dibintangi oleh Usop Wilca ada, kita ada siapa lagi? Awi, kita ada juga Izlin dan ramai lagi artis yang lain. Tapi kan mesti anda tertanya, adakah ini filem bahagian kedua untuk filem pertama sebelum ni, iaitu filem Hantu Kak Limah Balik Rumah? Jom kita tanya Mamat Khalid sendiri. Abang Mamat, apa menariknya filem Hussein Mon dan Jin Pakai Toncit ni, bang? Cuba cerita sikit, bang. Jika saksikan filem Hussein Mon dan Jin Pakai Toncit ni, penonton akan dapat rasa keseriusan filem itu, di mana kami telah move on ke satu peringkat di mana pembikinan filem komedi itu serius sifatnya. Abang rasa ianya lebih perfect daripada yang sudah-sudah. So abang rasa dengan title yang panjang, dengan isi ni yang padat, memang kenalah Hussein Mon dan Jin Pakai Toncit. Hussein tetap Hussein, tapi dalam kali ni Hussein Mon dan Jin Pakai Toncit ni wataknya agak down sedikit. Maklumlah dia datang pun dengan peribet sapu dan dengan masalah peribadi dia, bankruptcy. Lepas tu di pertengahan cerita datangnya syaitan menyamar sebagai Mon. All the way dalam cerita ni dia down. Watak I untuk Hussein Mon dan Jin Pakai Toncit agak berbeza daripada zombie Kampung Pisang sebelum ni. Masa nombor 1 tu I sebagai kekasih Hussein, tapi macam ala-ala tarik-tarik tali lah, macam jual mahal sebab Hussein tak ada SPM. For this one, I yang pula tergila-gilakan kat Hussein. So dia punya pertukaran tu macam agak misteri. Kenapa tiba-tiba Mon suka sangat Hussein kan? Tiba-tiba dia balik kembali untuk menagih cinta Hussein. Saya melakukan watak Dr. Samsudin. Dia seorang karakter yang datang untuk menolong geng-geng Kampung Pisang daripada masalah yang sedang mereka hadapi lah. Karakter Dr. Samsudin tu, orang kata dia tak menjadi rapat macam mana geng-geng Kampung Pisang pasal dia masih orang luar yang datang menolong. Bagi anda yang meminati filem yang berkonsepkan komedi seram, pasti anda suka untuk tonton filem Hussein Moon dan Jin Pakai Toncit.
Kita terus ke tangga nombor 8 pula. Cerita pasal seorang artis ni. Dia telah menubuhkan sebuah kumpulan di bawah naungannya yang berkonsep pop dance. Dengan cerita dia dah berhijrah tapi masih lagi terkicir-kincir atas pentas. Apa hal ni? Dia pakai jubah bagai ni. Lepas tu terus tukar image untuk buat persembahan. Siapa artis yang saya maksudkan ni? Mesti anda terkejut kalau anda tahu siapa dia. Nombor 8. Penyanyi kelahiran Sabah iaitu Adam telah menubuhkan satu kumpulan di bawah naungannya sendiri. Ya. Cuba cerita sedikit Adam mengenai kumpulan VIP ni ya. Selami jiwa, selami akal. Sebenarnya VIP ni adalah salah satu projek khas di mana nak menggabungkan artis-artis yang dah established dekat Malaysia. Tapi memandangkan tidak dapat memberi komitmen sebab masing-masing pun busy. Jadi saya ambil inisiatif di bawah company saya, Aiko Empire Group. Ada satu grup nama Bad Boys. Jadi anggota Bad Boys tu ada 3 orang. Antaranya yang ada dekat VIP sekarang saya ambil gabungkan jadi VIP, Yandi dan Malon. Afiq dengan Amin ni dia menyusul kemudian. Macam mana dengan konsep lagu-lagu korang ni? Ya, gaya dah macam ala-ala K-pop dah. Ya. Cuba cerita sikit lah. Konsep lagu VIP dia sebenarnya lebih kepada pop dance dan memang wajib menari lah. Kalau tak menari tu kira tak cukup rukun lah. Dia tak K-pop, dia sebenarnya pop dance. Dia Malaysia punya lah. Adam kabarnya dah berhijrah ya. Tetapi masih terkincang-kincang atas pentas. Ya Adam, ya. Komen sikit Adam, ya. Sebenarnya ini yang satu masalah juga apabila orang mensalah tafsir apabila saya pakai jubah, pakai serban apa semua. Itu ketika pakaian saya untuk saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun cuba menjadi hamba yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Saya just buat saja apa yang saya rasa nak buat. Jadi untuk perubahan saya tu biarlah perlahan-lahan. Apa-apa pun bagi saya dan saya pesan kepada adik-adik saya dekat sini, apa pun kita lakukan, nak buat kerja dunia, buatlah kerja dunia. Tapi akhirat kita jangan lupa. Itu saja. Tanggungjawab kita dalam agama kita jangan lupa. Jadi harap-harap anda di luar sana jangan mensalah tafsir apabila saya pakai jubah, serban apa semua. Oh ini dah baik, dah tinggal bidang ni. Dah. Itu antara saya dengan Allah. Apabila saya nak menyembah dia, saya pakai yang terbaik untuk saya memperlihatkan diri saya ke hadapan dia. Wow, terkejut kan? Tapi baguslah. Walaupun masih lagi aktif dalam bidang seni, tapi soal agama dia tak lupa. Baiklah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Paparazzi Panas dan Pantas akan kembali selepas ini. Dengan sesiapa sekalipun dia tak bersetuju lagi kerana Selamat kembali. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya, Adria Abdullah dalam Paparazzi Panas dan Pantas. Kita terus ke cerita panas di tangga nombor 7. Salam Music yang popular dengan lagunya Cerita Kedai Kopi di mana mereka bergandingan dengan Ultimates akan menghasilkan album terbaru mereka iaitu album kedua pada tahun ini. Dan dengar cerita, mereka juga akan membuat konsert jelajah satu negara ke negara yang lain. Wow, mereka bukan sahaja ada peminat dari Malaysia tapi juga dekat luar negara pun ada juga. Jom kita saksikan. Nombor 7. Aku pelat. Tu lagu dia. Nasib baiklah aku tak pelat. Ni Salam Muzik kongsikan sedikit dengan peminat tentang album terbaru Salam Muzik. Baru-baru ni kita orang dah melancarkan album terbaru kami 10 hari bulan 1 itu. Album tu bertajuk O. Untuk dapatkan album tu boleh layari website kami www.salamusic.com. Kalau nak beli album tu boleh pergi Facebook. Album ni mengandungi dalam 12 lagu daripada koleksi lama kami diperbarui. Ada lagu macam Aku Pelak, ada kolaborasi bersama DJ Fast, Ultimate, Zion Drake dengan Bushra daripada Belanda, Pita Hati, Sheila. Banyak kolaborasi. Mungkin ada yang korang kenal, mungkin ada yang korang tak kenal kan. Buat masa ni, ini album terbaik daripada kami. Kami agak gembira lah, bersyukur yang dapat puas hati lah, dapat keluarkan album ni kan. Apa agaknya perancangan Salam Muzik untuk masa akan datang? Sekarang kita orang tengah promote album ni. Kita orang akan perform di mana-mana yang ada jemputan. Seterusnya kita orang akan fokus dekat performance di luar negara. Kita akan start daripada Germany sampai ke France. Alhamdulillah salah satu lagu daripada album ni masuk carta di Denmark. Nama lagu tu Play Some Reggae Music. Mungkin ada peluang untuk kami perform kat sana. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah memahami dan mendengar dan menyokong Salam Muzik. Pada yang tak tahu, boleh cuba cek muzik kita orang dekat www.salamusic.com. InsyaAllah moga terhibur. Assalamualaikum. Paras rupa tak penting katanya. Tapi yang penting, kualiti lagu dan juga muzik. Betul juga. Tapi diorang sebenarnya bukan sahaja unik daripada image, malah suara dan juga muzik. Betul tak? Baiklah, kita terus ke tangga nombor 6. Cerita pasal artis ni kita dah lama tak tengok dekat kaca TV semenjak dia kahwin. Dan sekarang dengar cerita dia aktif berbasikal dengan peminat. Kalau kita tengok kan, image dia pun dah berubah sikit. Siapa agaknya artis yang saya maksudkan?
Nombor 6. Lama kita tak tengok Aizlin menyanyi ataupun berlakon di TV selepas berkahwin. Apa agaknya perkembangan terbaru dia Nampak macam dah kurus ke rambut dia je yang kurus? Cuba jawab sikit. Okay, I rasa mungkin disebabkan baju kot. Tapi memang betul, masa Hussein Moon dan Jibakan Toncik tu, I agak berisi. So sekarang ni memang I turun sikit sebab I aktif dengan kegiatan hobi favourite I. And then I busy dengan dinner show. And then I baru saja habis buat program RTM, iaitu rentak muzik jalanan. Dia macam competition between buskers. So I jadi one of the judges lah. Dah tak menyanyi lagi ke Aizlin? Cuba cerita, dah bersara ke? So disebabkan I tak ada single buat masa sekarang ni, so I jarang keluar TV and radio. But basically nyanyi tu di tempat-tempat awam tu semua ada kalau ada jemputan. Dengannya sekarang Aizlin aktif berbasikal bersama dengan peminat. Betul ke? Berbasikal dengan peminat tu memang I dah selalu sangat buat. Kalau siapa-siapa yang pernah ride dengan I mesti tahu. Anyway, kalau nak jumpa I, ride kat mana? I selalu ride dekat Bukit Kiara. Sebab kat situ semua orang boleh pergi. Kalau jumpa tu jangan tak tegur lah. Baguslah Aizlin mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita terus ke cerita tangga nombor 5. Dah 7 tahun, KRU tidak menghasilkan album dan tahun ini lahirlah album Chronomena. Dengar cerita, lagu-lagu dalam album ni dihasilkan oleh Adri dan lebih matang kali ini. Tapi kan bila kita tanya KRU kenapa tak nak buat konsert, diorang cakap, diorang dah tak larat lah, dah tua, nak terkejar-kejar dekat kertas. Tak apa, kita tanya lagi apa kata mereka. Nombor 5. Hampir 7 tahun KRU tak buat album. Album gambar pun tak ada. Jadi ni dah ada album baru. Cuba cerita sikit apa yang menarik di album Chronomena ni. Okey, 7 tahun kerana kami sendiri pun ada banyak projek untuk filem, perniagaan dan sebagainya. Jadi timbul minat kami nak merakamkan album setelah kita merakamkan single, beberapa single. Dan kita terfikir nak buat album. Yang menggerakkan kita untuk menyiapkan album ini adalah apabila kita buat ulang tahun ke-20, kita ada satu sambutan. Di mana kita lihat sambutan daripada peminat luar biasa. Kami tak sangka yang mereka boleh sanggup beratur sampai keluar jalan. Dan ribuan peminat yang menanti kami buat persembahan. Jadi itu yang sebenarnya kami rasa terhutang budilah kepada mereka untuk menyiapkan album ini dengan kadar segera. Jangan lafazkannya, hasrat di jiwa. Boleh pula aku menyanyi. Dulu KRU popular dengan lagu-lagu pop macam ni lah. Untuk album kali ni, sama ke atau dah tukar konsep? Cuba cerita sikit. Dari segi musiknya masih pop. Dari segi mesejnya saya rasa nampak kematangan lah daripada lagu-lagu kami. Lagu-lagu seperti macam Wanita adalah satu penghargaan kepada kaum wanita. Banyak juga lagu-lagu elemen-elemen yang cinta yang melibatkan cinta yang lebih matang dan sebagainya. Saya rasa itu satu perubahan yang ketara dalam album Chronomena ni. Sebelum ni KRU pernah membuat konsert secara percuma di dataran mereka. Tak terfikir ke nak buat konsert percuma lagi? Sebab peminat menunggu-nunggu ni. Macam mana? Terus terang saya katakan kami dah pernah mengumumkan persaraan kami. Tapi nak menolak kemungkinan yang bahawa ada possibly ada one night only konsert dan sebagainya, ada kemungkinan. One night show, one night only mungkin ada, tapi itu belum ada perancangan terdekat lah. Belum dibincangkan oleh saya dengan isteri Adri. Alasan penat buat persembahan ke atau faktor umur yang membuatkan KRU malas nak buat konsert macam dulu? Saya rasa kita macam buat persembahan tak semestinya kita nak lompat-lompat macam dulu. Macam saya sendiri sebagai orang dah lihat pelbagai image dan sebagainya, saya rasa macam kekok. We went through a phase di mana kita dah atas pentas, kita rasa saya tengok Adri tengok saya, tengok Norman. Kita sendiri pun rasa macam apa kita buat ni sebenarnya? Kita enjoy tak? Kita tahu kita tak enjoy. That's why we decided to stop. Because dulu kita konsert kerana sampai 4-5 show dalam seminggu. Dah cukup lah, kita dah penat dah buat benda ni. Tahniah kepada KRU atas kejayaan album terbaru mereka. Kita terus ke cerita tangga nombor 4. Kakak kepada Datuk Siti Nurhaliza dengar cerita sekarang dah serit dan akan lebih berhati-hati untuk mencari pasangan hidup selepas gagal dalam perkahwinan. Hai, Saida tu tak nak ke cari Datuk macam adik dia tu? Jangan buat spekulasi. Jom kita tanya Saida sendiri. Nombor 4. Sejak Saida ni gagal dalam perkahwinan sebelum ni, dia masih solo sampai sekarang. Hai Saida, seritlah ke kau nak cari pengganti? Lumrah manusia kan, kalau biasanya hidup diberi pasangan. Tapi Saida buat masa ni belum lagi ada siapa-siapa dan nak kata sunyi tak adalah sebab kita ada anak 4 orang tu. So masa sunyi terluang dengan anak lah, dengan aktiviti anak. Itu semua kuasa Tuhan. InsyaAllah kalau ada jodoh tak ke mana, Saida akan terima seadanya jodohnya tu dan Saida berdoa kepada Allah SWT. Ida menginginkan semua kebahagiaan dan kehidupan yang bagi dengan anak.
Saya dah orang kata tak ada jodoh lagi lah. Saya dah pun belum terbuka lagi untuk siapa-siapa lah. Cuba kongsikan sedikit hubungan Saidah dan anak-anak dengan bekas suami. Hubungan demi anak, kita hubungan macam biasa lah. Sebab kalau anak-anak ada masalah, kita akan beritahu lah. Senang kan. Anak-anak ni sebenarnya kita kena jaga perasaan dia. Apa-apa pun ibu bapa main peranan sebenarnya. Tak boleh seorang main peranan. So jadi kita dua-dua kena kerjasama lah membesarkan anak. Saya menjaga anak. Bekas suami saya pun setiap hari cuti dia akan ambil anak. Gilir-bergilir lah. Kepada semua peminat Saidah yang mana lama dah tak beraktiviti dengan Saidah, sebenarnya Saidah ada di mana saja. Saidah akan update di Instagram ataupun di Facebook dan juga di Twitter. So follow lah Saidah ya. Kita telah pun semakin hampir ke carta tertinggi Paparazzi Panas dan Pantas minggu ini. Tapi sebelum tu, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Paparazzi akan kembali selepas ini. Benda tu semua tak benar. Bila benda tu tak benar, saya tak perlu ambil tindakan. Anda masih lagi bersama saya, Adria Abdullah, dalam Paparazzi Panas dan Pantas. Bagi anda yang baru saja menonton rancangan ini, jangan risau kerana kami akan imbas kembali carta 10 hingga 2 sebentar lagi. Kita terus ke nombor 3. Cerita panas nombor 3 pasal kumpulan Hollywood yang datang Malaysia baru-baru ni, iaitu Aziad akan berganding dengan Jacqueline Victor menghasilkan satu lagu dan video klip. Wow! Jom kita saksikan selanjutnya. Nombor 3. Tu dia ya. Apa yang menarik sangat dengan lagu Magical Moment ni? Katanya lirik mereka yang ubah sendiri, betul ke? The song relates to a lot of people relationships in real life situations because there are people who love someone but just don't know how to say it, and you know it's a way to let them know. Well, the script gave us an inspiration, and we wanted to take that inspiration and share it with everyone, so that it's not just about the movie, which is a great movie, but also something that can touch people's hearts so that they can use this song to tell others how they feel. We can, you know, help them express their feelings. Susah ke tak susah Aziad kau nak menyanyi dengan Jack ni? Almaklumlah, kau tahu kan suara Jack ni lantang sangat kan? She's so very professional. Yeah, that's right. We didn't. I would say we did not have one discrepancy, not one. Everything went so smooth. There was no debates about anything. That she's a phenomenal singer. We do have lots of respect for Jacqueline because, like I said, she cannot only hold a note like singers do, but she knows exactly what she's doing. She knows exactly what she's doing. Ni nak tanya Jack pula. Apa perasaannya bila dapat berduet dengan Aziad? Very happy, sangat bersyukur sebab saya rasa peluang-peluang sebegini dia takkan just jatuh atas riba, you know. So bila saya dapat sesuatu yang begini, of course lah saya kena ambil, dan bila kita dah ambil, kita kena buat yang terbaik. Susah tak nak dapat chemistry untuk bekerjasama dengan kumpulan Aziad ni? Sebenarnya nak kata susah tu tak, because all of them ada kat situ untuk membantu saya. Bila dia orang mood kerja, dia orang sangat serius. And automatically you pun akan ikut. Kalau ada apa-apa masalah pun, it's always like everybody tengah lontar idea. Tempat ni macam mana? So it's always ada discussion lah. So nak kata susah tu tak. Dengar ceritanya salah seorang anggota kumpulan Aziad ni peminat setia Salim. Betul ke? I'm a very big fan of his. I think his voice is just so phenomenal. I mean, I've heard of his troubles and his struggles, but you know, what artist doesn't have struggles? I hear this guy sing, and automatically I go on YouTube and I listen to almost all of his songs. He's a phenomenal singer, and Celine, if you see this, I love you, man. Take care of yourself. Kita terus ke tangga nombor 2 cerita yang cukup panas minggu ini. Kalau minggu lepas kita dengarkan apa kata Shahnaz yang telah melamar Sheila Hamzah di laman Twitternya. Kali ini kita tanya pula apa kata Sheila Hamzah tentang lamaran beliau. Nombor 2. Pasangan kekasih ini sentiasa menjadi tumpuan para media dan orang ramai. Kali ini Sheila Hamzah bersedia untuk menjawab isu dilamar Shahnaz baru-baru ini. Sebenarnya memang saya bersetuju sebab memang saya sayangkan dia. Kami memang ada plan ataupun merancang untuk stage yang seterusnya. Tapi at the same time kami berdua memahami each other di mana peluang banyak yang datang. Jadi Tuhan tu bagi dugaan. Apa yang paling penting sekali, saya tahu dia macam mana, dia tahu saya macam mana. Kami support each other lah dalam kerjaya masing-masing. Alhamdulillah lah. Apa
Apakah reaksi Andy Lala apabila anak darahnya dilamar dalam usia muda ini? Sebenarnya dengan sesiapa sekalipun dia tak bersetuju lagi kerana disebabkan oleh kerjaya saya. Melihat peluang yang saya ada ni datang hanya sekali. Tapi saya dan Shahnaz kena betul-betul membuktikan lah. Walaupun kami together, tapi kerjaya kami tu seiring dengan perhubungan kami. Bilalah agaknya kami dapat makan nasi minyak Shahnaz dan Sheila ni? Tahun depan bolehkah? Itu saya letak sepenuhnya pada kadar dan kadar lah. Apa jua yang Allah ada untuk saya, insyaAllah itu sudah semestinya baik untuk saya. So saya nak anda semua doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kalau dipercepatkan itu sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Seandainya lambat, saya yakin Allah sentiasa ada hikmah sebalik apa yang bakal berlaku akan datang. Apa-apa pun kita harapkan yang terbaik untuk mereka berdua. Perkara yang baik itu jangan dilambat-lambatkan. Baiklah, kita telah pun sampai ke carta paling panas dan pantas nombor 1 minggu ini. Saya pasti anda tak sabar nak tahu apa kan? Tapi nanti dulu kita imbas kembali carta 10 hingga 2. Bila seseorang tu telah lalui beberapa pengalaman yang tak elok, jadi masa saya tu. Dan di dalam Jin Pakai Toncet, memang roller coaster menonton itu sememangnya ada ya. Cuba menjadi hamba yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Saya just buat saja apa yang daripada koleksi lama kami diperbarui. Ada lagu macam Aku Pelak, ada kolaborasi besar. And then I busy dengan dinner show. So kalau tak ada apa-apa, I akan kayu. So kalau ada, saya tengok Adri tengok saya, tengok Norman. Kita sendiri pun rasa macam apa kita buat ni sebenarnya. Itu semua kuasa Tuhan. InsyaAllah kalau ada jodoh, tak ke mana, saya dah akan terima seadanya. Very happy, sangat bersyukur sebab saya rasa peluang-peluang sebegini dia takkan just. Tapi saya dan Shahnaz kena betul-betul membuktikan lah yang. Di tangga nombor 1 cerita paling panas minggu ini, kisah seorang artis muda yang sebelum ni dilanda gosip panas di mana digelar anak durhaka oleh bapa kandungnya sendiri. Tak habis lagi kontroversi panas tu, ada kontroversi baru pula. Katanya dia dah pandai demand harga pula. Amboi, muda-muda dah pandai demand harga. Siapa yang saya maksudkan ni? Nombor 1. Selepas lagu Cinta Buka Buku dan 000 meletup, ni nak tanya perkembangan terbaru Najwa Latif untuk awal tahun 2013 ni. Cuba cerita sikit. Okey, perkembangan terbaru sekarang ni saya ada show sikit-sikit. Sekarang ni saya tengah menulis lagu lagi. InsyaAllah tahun ni kalau tak ada apa-apa akan keluarkan album yang kedua. Dan bulan lepas saya baru balik pada Singapura untuk showcase saya yang pertama di sana. Dengar-dengar ceritanya ada satu isu panas di mana Najwa Latif digelar anak derhaka oleh bapa kandungnya sendiri. Ish, tak baik tu. Betul ke Najwa? Okey, sejujurnya saya boleh kata benda tu semua tak benar. Pada saya, bila benda tu tak benar, saya tak perlu ambil tindakan ke atau marah ke sebab benda tu memang tak benar. Tapi dia sebenarnya orang kenal saya kenal lah. Kalau orang tak kenal tu dia nak cakap apa, just up to them. Saya percaya Allah tahu. So itu dah cukup. Lepas satu. Sekarang ni Najwa pula dicop kaki Diman. Apa kes ni? Okey, kaki Diman tu saya rasa memang tak ada lah. Memang kita orang kebanyakannya masih boleh berbincang lah pasal apa-apa show sekalipun. Dan saya tak tahu macam mana isu Diman ni boleh keluar. Apa yang saya cuma boleh cakap, Tuhan tahu, keluarga saya tahu, manager saya tahu macam mana. Itu dah cukup. Dan orang yang pernah bekerja dengan saya, dia tahulah cara saya macam mana. Sepanjang saya ada dalam industri ni, saya rasa tak ada. Cuma mungkin bila orang dah cakap ni, saya just perlu terima lah. Untuk 2013 ni, saya nak buka buku baru, saya nak start hidup baru. Saya dah tak nak mungkin cerita lama, just biar saya mulakan hidup baru. Dan saya dah tak nak fikir dah apa-apa yang buruk-buruk tu semua biarlah lepas. And kita just buka buku baru. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua supporter saya, NL Staff terutamanya. Thank you very much sebab support saya daripada start. Saya mula dalam YouTube sampailah sekarang. And teruskan support saya. Bila kita terlibat dalam industri seni, memang susah untuk kita hindari daripada gosip-gosip. Dan segala apa yang kita lakukan akan jadi spekulasi masyarakat. Baiklah, saya berharap anda di rumah sana telah pun berpuas hati dan terhibur dengan 10 carta cerita-cerita yang paling panas daripada Paparazzi Panas dan Pantas minggu ini. Kalau anda inginkan informasi terkini, dapatkan daripada Facebook kami iaitu Culture TV. Jangan lupa tekan butang like dan follow kami di Twitter iaitu paparazzi_my. Jangan lupa temu janji anda bersama saya, Adria Abdullah, di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dalam Paparazzi Panas dan Pantas.